Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar semua anak-anak? Apa khabar semua rakan-rakan guru? Okey, diharapkan semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera, dilindungi oleh Allah walau di mana jua anda berada. Dan semoga kita semua dilindungi daripada wabak penyakit yang berbahaya yang sedang melanda dunia kita sekarang ni, iaitu wabak COVID. Okey, moga-moga kita semua dijauhi daripada penyakit ni. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan beralih kepada tajuk yang baru. Tetapi masih di dalam tajuk huruf. Okey, di dalam tajuk huruf, dan Ustazah akan habiskan tajuk huruf ni pada hari ini, iaitu ada dua lagi bahagian huruf. Apa dia? Okey, kita tengok ya. Okey, untuk tajuk pada hari ini kita akan lihat tajuk dia adalah padanan huruf dan juga wajah huruf. Padanan huruf ni maksudnya huruf Rumi kita padankan kepada huruf Jawi. Okey, dia ada dua keadaan. Bila kita nak sebut atau eja huruf tu, huruf Rumi tu, dan kita padankan terus yang kedua, kita padankan terus kepada huruf Jawi. Apa padanan huruf dia? Okey, kemudian yang kedua, wajah huruf. Wajah huruf ni maksudnya huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Jawi, dia akan berubah wajah apabila kedudukan dia di awal perkataan, di tengah perkataan ataupun di akhir perkataan. Okey, apa yang berubah kita akan tengok nanti. Okey, itu kita panggil wajah huruf ataupun bentuk huruf tu. Okey, kita akan tengok. Okey, insya-Allah sama-sama kita lihat ya. Okey, yang pertama sekali kita tengok iaitu padanan huruf Rumi kepada huruf Jawi. Okey, padanan huruf Rumi ke huruf Jawi. Okey, huruf Rumi dia ni A, B, C sampai Z ni adalah huruf Rumi dia. Okey, huruf Rumi dia. Kemudian huruf Jawi dia, ni yang sebelah ni, yang tulisan warna merah ni adalah huruf Jawi. Okey, alif, ba, ca. Okey, ini semua huruf Jawi. Okey. Kenapa ada setengah huruf Rumi bila dipadankan kepada huruf Jawi, dia ada dua kat situ. Okey, ada kan yang kat situ, ada yang Ustazah letakkan 3, 2 padanan huruf dia. Okey, kenapa keadaan jadi macam tu? Okey, kita akan tengok nanti ya, Ustazah akan terangkan. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, huruf A kita padankan, bila dipadankan kepada huruf Jawi adalah huruf alif. Ni huruf alif ya, huruf alif. Tapi ada setengah keadaan huruf A ni, dia bila padankan pada huruf Jawi, dia tidak jadi huruf alif. Dia jadi huruf ain. Kita kena padankan dengan huruf ain. Contoh dia, perkataan apa dia? Adil. Okey, A-D-I-L, adil. Okey, jadi kita nak eja kepada Jawi. Okey, macam mana nak eja adil pada Jawi? Huruf A tu kita padankan kepada huruf ain. Adil, ain, alif, dal, ya, lam. Adil. Kenapa? Kata Arab. Okey, dia ada setengah perkataan. Okey, jadi kat sini Ustazah cuma nak anak-anak semua faham huruf A pada huruf alif. Okey, kita akan jumpa setengah keadaan tu je pada huruf ain. Okey, tak apalah, kita ambil yang huruf A yang mudah ya, huruf alif. Okey, kemudian huruf B, padanan huruf dia adalah huruf ba. Okey, B padanan huruf dia adalah huruf ba. C padanan huruf dia adalah huruf ca. Okey, ca. Okey, kemudian D padanan huruf dia huruf dal dan huruf dot. Kenapa ada dua? Okey, bila kita nak guna huruf dal, bila kita nak guna huruf dot. Okey, yang pertama huruf dal. Huruf dal kita gunakan dia untuk perkataan kata Melayu. Okey, kata Melayu. Contoh perkataannya apa? Dewan. Okey, Dewan, D-E-W-A-N, Dewan. Okey, jadi kita nak padankan huruf D tu, kita padankan dengan huruf dal. Dal, ya, waw, alif, nun. Dewan. Sebab dia adalah perkataan Melayu. Okey,
Jadi dal ni untuk kata Melayu. Okey, huruf dot kita gunakan untuk kata Arab. Okey, huruf dot kita gunakan untuk kata Arab. Okey, contoh perkataan dia darurat. Okey, jadi darurat huruf D tu kita padankan kepada huruf dot. Dot, ra, waw, ra, ta marbutah. Darurah. Okey, itu ejaan darurat. Okey, jadi dal untuk kata Melayu, dot untuk kata Arab. Okey, faham? Okey, kemudian huruf I. Huruf I dia ada 3 keadaan kat sini. Okey, yang pertama huruf I padanannya huruf alif. Bila kita nak guna huruf alif? Huruf alif untuk huruf I pepet ataupun saya panggil I masam. Contohnya perkataan emak. Okey, emak, mak. Jadi eja emak tu I alif mim qaf, emak. Okey. Jadi untuk I pepet ataupun I masam. Saya panggil I masam sebab bila kita sebut muka kita masam kan? I. Jadi huruf I pepet kalau dia di awal suku kata, okey, gunakan huruf alif. Okey. Kemudian yang kedua huruf ya. Huruf ya bila masa kita nak gunakan huruf ya, huruf ya ni bila dia huruf yang kedua. Okey, contoh perkataan dewan tadi. Dewan. Okey, dewan I tu I-telling. Okey, I-telling. Jadi I-telling, bila I-telling tu duduk di huruf yang kedua, D-E-W-A-N, dewan. Jadi huruf I tu kita padankan dengan huruf ya. Dewan, dal, ya, waw, alif, nun. Dewan. Kita sebut huruf I-telling kan senyum kan? Okey, bila senyum tu maknanya kita padankan terus kepada huruf ya. Okey, itu huruf ya bila dia huruf yang kedua. Okey, huruf alif ya. Bila masa kita nak padankan alif ya ni, okey. Huruf I kalau kita padankan kepada huruf alif ya, ini untuk I-telling dan I ni duduk di awal suku kata. Contoh eko, apple. Eko, apple. Okey. I-K-O-R, eko. Jadi kita nak padankan, nak jauhikan perkataan eko alif ya sebab dia I-telling. Jadi bila I-telling tu I dia jangan dibuang, ya dia jangan dibuang. Jadi kita padankan huruf I ni awal suku kata. Alif ya, kaf, waw, ra, eko. Okey, jadi itu 3 keadaan. Okey, alif ya dengan alif ya. Okey. Kemudian yang kedua, seterusnya huruf F. F padanan huruf Jawi dia huruf fa. Contoh ferry. F ferry. Fa ya, ra ya, ferry. Okey. Huruf G ga. Huruf ga. Padanan huruf Jawi dia ga. Contoh gula. Okey, ga, waw, lam, alif, gula. Okey. Okey, seterusnya pada huruf H. Okey, huruf H. Huruf H kita padankan kepada huruf Jawi, ada 3 huruf kat sini. Okey. Yang pertama apa dia? Huruf H, kemudian huruf ta marbutah, kemudian huruf H, H pedas. Okey. Okey, bila masa kita nak gunakan ketiga-tiga ni? Okey, kita tengok yang pertama, huruf H. Huruf H kita gunakan untuk kata Melayu. Contoh harimau. Okay. H-A-R-I-M-A-U, harimau. Jadi kita padankan kepada huruf Jawi. Kita nak eja huruf Jawi, perkataan tu dalam tulisan Jawi. Harimau, huruf H tu padan kepada huruf H. H, ra, ya, mim, alif, waw, harimau. Okay. Jadi H ni untuk kata Melayu. Okay. Kemudian yang kedua, ta marbutah. Ta marbutah ni untuk kata Arab. Contoh huruf H tu duduk di akhir perkataan. Contoh perkataan dia umrah. U-M-R-A-H, umrah. Jadi kita nak eja umrah dalam tulisan Jawi. Ain, mim, ra, ta marbutah. Umrah. Okey. Okey. Tu yang ketiga, huruf H pedas. Okey. H pedas ni kita gunakan untuk huruf untuk perkataan kata Arab. Contoh perkataannya apa? Hikmah. Okey, hikmah.
Hikmah, H tu kita padankan kepada huruf jawi dia huruf H. Ha, kaf, mim, ha. Hikmah. Tu huruf H. Okey. Itu huruf H. Kemudian seterusnya huruf I. Huruf I dia ada dua keadaan. Dia sama juga dengan huruf I. Huruf I ni dia ada kadang-kadang kita jumpa di awal suku kata. Contoh ikan. Okey, huruf I tu di awal suku kata ikan. Jadi bila di awal suku kata, padanan huruf I dia pada huruf jawi adalah huruf alif ya. Ikan. Alif ya kaf nun ikan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila huruf ya. Huruf ya ni contoh tiru. Okey. Tiru, ta ya ra waw, tiru. Tulisan rumi dia T-I-R-U, tiru. I tu huruf yang kedua. Jadi I tu padanan huruf jawi dia huruf ya, tiru, ta ya ra waw, tiru. Okey, kemudian seterusnya huruf J. J padanan huruf jawi jim. Huruf K, K pun dia ada dua keadaan. Kalau untuk huruf kaf, K kita padankan kepada huruf kaf bila dia adalah kata Inggeris. Klinik. Tak kira K tu duduk di awal ke, di akhir ke, di tengah ke, kalau dia adalah kata Inggeris, gunakan huruf kaf. Okey. Kemudian yang kedua huruf qaf. K kita padankan kepada huruf jawi dia huruf qaf apabila dia adalah kata Melayu dan huruf K tu duduk di akhir perkataan. Okey, contoh kata. Okey, kata. K-A-T-A-K. Kata. K yang awal tu kita gunakan huruf kaf. Okey. K yang akhir tu kita guna huruf qaf. Jadi eja kata kaf alif ta qaf. Jadi huruf qaf ni padanan huruf jawi untuk qaf, K kepada qaf apabila huruf K ni duduk di akhir perkataan. Okey, huruf ain. Okey, K ni dia ada kadang-kadang dia ada kita jumpa huruf ain. K kita padankan kepada huruf ain apabila huruf K ni duduk di akhir perkataan. Contoh kata Arab, rujuk. R-U-J-U-K, rujuk. Jadi nak eja rujuk dalam tulisan jawi ra, jim, waw, ain. Rujuk. Okey, rujuk. Jadi K tu duduk dekat akhir dan dia adalah kata Arab. Okey. Seterusnya huruf L. L padanan huruf jawi dia huruf lam, M huruf mim, nun huruf N, huruf nun, huruf O ada dua. Okey, sebab O ni kita kadang kita jumpa di awal suku kata ataupun di huruf yang kedua ataupun huruf yang akhir. Dia sama dengan huruf I dengan huruf I. Jadi kalau huruf waw kalau dia jadi huruf yang kedua. Contoh corak. Ca, waw, ra, qaf, corak. Jadi huruf O tu adalah huruf yang kedua, jadi padankan pada huruf waw. Kalau alif waw, kalau huruf O tu di awal suku kata. Contoh orang. Jadi huruf orang, perkataan orang nak eja tulisan jawi alif waw, ra, nga, orang. Okey, padanan huruf jawi dia alif waw sebab O tu duduk di awal suku kata. Okey, kemudian huruf P dengan huruf pa, Q, qaf, R, ra, sin. Sin dia ada tiga. Huruf S. S dia ada tiga. Sin, sad dan tha. Okey. Untuk huruf sin untuk kata Melayu. Contoh perkataan dia apa? Sin kalau untuk kata Melayu contoh susu. S-U-S-U jadi S tu padan kepada huruf sin. Sin waw, susu. Kemudian huruf sad untuk kata Arab. Contoh solat. S-O-L-A-T, solat. Jadi kita nak eja solat dalam tulisan jawi. Sad, lam alif, ta marbutah. Solat. Jadi itu kata Arab. Okey, untuk huruf tha, salji. Contoh salji. Dia perkataan rumi dia S-A-L-J-I, salji. Tapi kita sebutnya seperti TH. Okey, salji. Jadi kita padankan kepada huruf sa.
Tha, Lam, Jim, Ya. Salji. Okey. Huruf T pun ada 3. Huruf Ta, huruf Ta terbuka, Ta maftuhah ataupun Ta marbutah, Ta bulat. Ni biasa anak-anak suka panggil ni Ta terbuka, ni Ta bulat. Okey. Bila keadaan kita nak guna ni? Okey, untuk huruf Ta, kita gunakan huruf Ta. Contoh perkataan dia apa? Huruf Ta. Contoh taraf. Okey, taraf, Ta, Fa, taraf. Okey. Kalau untuk huruf Ta terbuka, contoh untuk kata Melayu, contoh perkataan dia surat. S-U-R-A-T, surat. Okey, T tu duduk di akhir perkataan. Jadi dia adalah kata Melayu. Jadi gunakan sin, waw, ra, Ta terbuka. Okey. Kemudian untuk Ta marbutah, ni untuk kata Arab. Contoh perkataan dia, contoh apa? Solat. Okey, S-O-L-A-T, solat, T kan. Tu solat kata Arab. Jadi sod, lam, alif, Ta marbutah. Ta marbutah ni kita guna untuk kata Arab. Okey. Kemudian huruf U. U pun dia sama. Dia sama keadaan dengan huruf O, I dengan E. Okey, huruf U, huruf waw bila dia huruf yang kedua. Contoh buku, ba, waw, kaf, waw, buku. Okey, kalau kita nak padankan alif waw bila huruf U ni di awal suku kata. Contoh perkataannya apa? Ula. Alif waw lam ra, ula. Okey, jadi huruf U tu duduk di awal suku kata. Kemudian padanan huruf seterusnya huruf V. V padanan huruf dia huruf va, W huruf waw, X kita kena eja alif ya kaf sin, X. Okey. Y huruf ya, Z ada 3. Zal, Za dan Zai. Okey. Zal ni untuk kata Arab. Contohnya apa? Zikir. Okey, zikir. Zal, ya, kaf, ya, ra, zikir. Okey, tu kata Arab. Za. Za ni untuk kata Arab juga. Contoh zalim. Zalim jadi ejaan dia zalim. Zod, alif, lam, ya, mim. Zalim. Okey, Zai untuk kata Inggeris ataupun kata Melayu. Contoh zoo. Okey, zoo negara, zoo. Zai, waw, waw. Okey, zoo. Okey, tu untuk huruf Z. Okey, ingat lagi tak huruf NY, SY, NG, KH dengan JH ni kita panggil huruf apa? Okey, ini adalah huruf digraf. Jadi padanan huruf dia NY hurufnya, SY huruf shin, NG huruf nga, KH huruf kha, GH untuk huruf ghin. Okey, jadi ini adalah padanan huruf Rumi kepada huruf Jawi. Okey, dia ada setengah huruf, dia ada 2 ataupun 3 padanan huruf dia. Okey, seterusnya ya, kita tengok pada padanan huruf dari segi sebutan ataupun ejaan. Okey, biasa kita gunakan yang padanan huruf untuk sebutan dan ejaan ni kita gunakan untuk perkataan berbentuk akronim. Contoh akronim bahasa Inggeris. Okey, contoh perkataannya FM. Okey, F titik M kan. Okey, FM. Jadi kita FM tu adalah kata Inggeris, akronim kata Inggeris. F Fahrenheit megahertz. Okey, FM. Jadi kita nak padankan, nak tuliskan kepada tulisan Jawi, FM tu kita kena eja. Okey, kita kena eja F. F tu ejaan dia alif ya fa, F M M ain ya mim. Ni kita gunakan yang ni. Okey, jadi ini kena ingat ya, kena hafal dia punya ejaan dia. Huruf A macam mana eja? Alif, hamzah di atas alif, ya. B, ba ya B. C, sin ya si. D, dal ya di. E, alif, hamzah di bawah, ya, i. F, alif ya fa. G, jim ya ji. H, alif ya ca. I, alif, hamzah, ya. Hamzah dia setara. J, jim ya H. Jim ya ha, J. K, kaf ya K. L, alif ya lam. M, ain ya mim. N, ain ya nun. O, alif waw, O. P, pa ya pi. Q, kaf ya waw. Q, R, alif ra. S, alif ya sin. T,
Yati, tayati, yu, ya, waw, yu, v, va, ya, v, w, dal, ba, lam, ya, waw, w, x dia sama macam yang tadi, alif, ya, kaf, sin dia terpisah, y, waw, alif, ya, z, zai, ya, ta, zi. Okey, jadi ini kena hafalkan ya. Padanan huruf dari segi sebutan ni kena hafal. Okey, ini Ustazah akan cerita lebih lanjut dalam tajuk yang seterusnya bila masa kita nak gunakan. Okey, faham ya? Okey, jadi itu adalah padanan huruf. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, inilah yang kita panggil wajah huruf. Okey, wajah huruf. Ini wajah-wajah huruf. Ustazah tak nak terangkan satu persatu. Ustazah cuma ambil contoh sebahagian sahaja ya. Okey, wajah huruf tu maksudnya setengah keadaan tu dia berada di awal, huruf tu di awal ataupun di tengah ataupun di akhir. Okey, ataupun yang bahagian ni dia huruf dia tunggal. Okey, bila bentuk dia tunggal, bentuk dia yang sebelah sini. Ini untuk yang tunggal. Okay. Bila di awal perkataan macam mana? Contoh huruf, Ustazah ambil contoh huruf alif ya. Okay. Huruf di awal, huruf alif bila di awal, bentuk dia macam ni, alif. Bila di tengah, sama ada dia bersambung dengan huruf selepasnya, wajah dia macam ni. Kalau dia tidak bersambung, bila berada di tengah tapi dia tidak bersambung dengan apa-apa huruf, wajah dia alif. Dia jadi seperti huruf tunggal. Okay. Bila di akhir, dia ada dua keadaan. Bila dia bersambung dengan huruf yang lain ataupun dia tidak bersambung. Ini contoh. Okay, contoh lain huruf ba. Ba ni dia tunggal. Bila tunggal dia seperti bentuk asal lah, bentuk tunggal ba. Bila di awal perkataan, dia macam ni wajah dia. Okay, separuh sahaja, sebahagian. Okay, bila di tengah, bila dia di tengah dan dia bersambung dengan huruf sebelum ataupun selepas. Ni keadaan dia macam ni. Sikit je. Titik dia di antara penyambung tu. Ni titik. Kedudukan titik yang sebenar. Okey, yang ni bila dia bersambung dengan selepasnya. Okey, huruf ba tu bersambung dengan selepas. Contoh kat sini dia sambung depannya ba, waw, bu. Okey, ba, waw, bu. Kat sini contoh dia bersambung sebelum ataupun selepas. Contoh perkataannya apa? Sebab. Sin, ba, ba, sebab. Jadi ba, ba tu buat macam ni sambungan dia, wajah dia. Okey, bila di akhir, okey, yang sebab ni tadi kat sini. Sin, ba, ba. Okey, ni ba, ba contoh. Dia kat sini ni ba yang dekat tengah, ba yang dekat akhir. Bila ni huruf sin kat sini. Nanti saya tunjuk dalam saya tulis nanti ba, kemudian dekat akhir sebelum dia bersambung dengan huruf lain. Dan bila dia di akhir, dia jadi tunggal. Kalau dia tidak bersambung dengan apa-apa huruf, dia jadi tunggal macam ni. Okey, ini contoh wajah huruf. Daripada huruf alif sampailah huruf ya. Okey, huruf nya ya. Ini adalah huruf jawi tunggal. Okey, huruf jawi tunggal. Maksudnya ada 37. Okey, daripada huruf alif sampailah huruf ya. Ni. Okey, wajah huruf dia. Okey, ni keadaan dia. Yang ni dia bila ditunggal, bila di awal perkataan, bila di tengah perkataan dan bila di akhir perkataan. Anak-anak boleh tengok kat sini ya. Tengok dalam ni. Ni contoh. Okey, ni keadaan dia, wajah huruf dia. Okey, bila kita nak bersambung ataupun tidak bersambung. Okey, seterusnya. Okey, kita masuk yang tajuk yang kedua tadi, wajah huruf kan. Okey, seterusnya kita masuk kelompok huruf. Okey, huruf-huruf ni dia ada pelbagai jenis, pelbagai kelompok. Okey, kat sini Ustazah akan terangkan kelompok huruf dia ada 4 kelompok. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, kelompok yang pertama iaitu kelompok A. Ustazah namakan dia kelompok A. Kelompok A tu maksudnya dia boleh bersambung sebelum dan selepas. Okey, maknanya huruf-huruf ni dia boleh bersambung sebelum ataupun selepas. Apa huruf dia? Inilah huruf-hurufnya. Dia boleh bersambung sebelum ataupun selepasnya. Ni semua huruf dia. Kena ingat huruf-huruf ni. Maknanya huruf ba ni kalau bersambung sebelum, dia boleh bersambung sebelum ataupun selepas. Okey, huruf ta pun sama. Huruf jim pun sama. Ni antara hurufnya. Kena hafal. Hafalkan ni. Kena ingat.
Okey, kelompok A boleh sambung sebelum dan selepas. Kemudian kelompok yang seterusnya, okey, kelompok B, okey, tidak boleh sambung selepasnya. Okey, tidak boleh bersambung selepasnya. Huruf ni alif, waw, va, dal, zal, ra, zai. Okey, huruf-huruf ni ada berapa ni? 2, 4, 6, 7. Ada 7 huruf ni, dia tidak boleh bersambung selepasnya. Maknanya selepas dia tak boleh sambung. Okey, contohnya eja perkataan apa? Contoh roda. Okey, roda. Jadi huruf ra, waw, dal, alif. Semua ni tak boleh bersambung. Dia tak boleh sambung, tak boleh sambung. Ra dengan waw tak boleh sambung, waw dengan dal dia tak boleh sambung, dal dengan alif tak boleh sambung selepas dia. Okey, dia tidak boleh bersambung. Okey, tetapi bila dia nak bersambung dengan huruf dalam kelompok A, okey, dalam kelompok A, contoh huruf ba, dia nak bersambung dengan huruf waw, dia mestilah huruf-huruf ni, huruf kelompok B, dia boleh bersambung dengan huruf kelompok B ni. Kelompok A dengan kelompok B dia boleh bersambung dengan syarat huruf kelompok A tu berada sebelum huruf kelompok B. Contoh perkataan buku, waw kan ada buku, ba, waw, kaf, waw. Jadi ba tu adalah huruf kelompok A. Okey, ba ni huruf kelompok A dan jadi dia huruf yang pertama. Maknanya huruf ba tu dia duduk sebelum huruf waw. Tu dia boleh bersambung. Ba, waw, kaf, waw, buku, ba, waw. Tapi kalau ba tu duduk selepas huruf waw, dia tidak boleh bersambung. Maknanya kelompok mi tidak boleh bersambung selepasnya. Kalau sebelumnya, dia boleh bersambung dengan kelompok A. Okey, faham? Okey, kemudian kelompok C, dia tidak boleh sambung sebelum atau selepas. Yang ni Ustazah panggil dia huruf yang sombong. Iaitu huruf Hamzah. Huruf Hamzah ni dia tak nak bersambung. Dia memang tak boleh bersambung dengan huruf sebelum ataupun selepas. Tetapi dia boleh menumpang dekat huruf yang lain. Ni nanti kita akan cerita tentang huruf Hamzah. Dia ada banyak tempat yang boleh dia tumpang ni huruf Hamzah ni. Dia sombong tapi dia nak menumpang. Okey. Jadi yang tidak boleh bersambung sebelum dan selepas adalah huruf Hamzah. Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok D, huruf penghujung. Maknanya dia duduk di akhir, penghujung. Contoh huruf dia huruf ta marbutah dan huruf ya ataupun alif maksurah. Semua kelompok ada 4 kelompok. Kelompok A boleh sambung sebelum ataupun sebelum dan selepas. Ni huruf dia, hafal. Kemudian kelompok B. Okey, kelompok B tidak boleh bersambung selepasnya. Ni huruf dia tak boleh sambung selepas dia, tapi dia boleh sambung sebelum dia. Sebelum dia boleh sambung dengan huruf kelompok A. Okey, kemudian kelompok C tidak boleh sambung sebelum dan selepas. Dia memang tak boleh sambung. Ni huruf sombong saya panggil. Okey, huruf Hamzah. Kemudian huruf kelompok yang akhir, kelompok D, huruf penghujung. Dia duduk di akhir, penghujung. Huruf ta marbutah dan huruf ya ataupun alif maksurah. Okey, faham anak-anak? Okey, seterusnya Ustazah nak bagi tips simbol ataupun tanda. Okey, apabila kita nak menyambungkan huruf, kita nak menjawikan perkataan. Okey, ini cara contoh Ustazah bagi contoh kalau kita nak menjawikan perkataan. Okey, ini jalan dia, Contoh perkataan dia makan. Okey, M kita padankan kepada huruf mim. Tadi M kan padanan hurufnya huruf mim. A padanan huruf dia huruf alif. K ni dia duduk dekat mana ni? Dia jadi huruf pertama suku kata yang kedua. Jadi padanan huruf K ni ada huruf kaf. Sebab dia huruf pertama suku kata yang kedua. Jadi padanan dia huruf kaf. Dia bukan huruf K ni bukan duduk tengah ya. Bukan. Kemudian huruf N. Padanan huruf N adalah huruf nun. Jadi kalau dia kita letakkan simbol, kalau dia boleh bersambung, letakkan simbol tambah. Kalau dia tidak boleh bersambung, letakkan simbol tolak. Jadi mim dengan alif boleh sambung tak? Mim ni kelompok A, alif ni kelompok B. Mim dengan alif, mim ni adalah huruf huruf yang boleh bersambung selepasnya. Jadi mim dengan alif dia boleh sambung, letakkan simbol tambah.
Okey. Alif dengan kaf boleh sambung tak? Alif ni adalah huruf yang tidak boleh bersambung, huruf kelompok B. Okey, yang tidak boleh bersambung selepasnya. Maknanya selepas alif kita tak boleh sambung. Jadi alif dengan kaf dia tidak boleh bersambung, kita letakkan simbol tolak. Okey. Kaf dengan nun boleh sambung tak? Boleh. Sebab kaf dengan nun ni duduk dalam kelompok A, huruf yang boleh bersambung selepas dan sebelum. Kaf dengan nun boleh sambung, jadi kita letakkan simbol tambah. Jadi bila kita dah letakkan simbol-simbol ni, kita tahu, jadi cantumkan. Kita ulang. Kalau boleh sambung, simbol tambah. Kalau tidak boleh bersambung, simbol tolak. Okey, faham? Okey, faham ya? Okay, baik. Ini adalah contoh. Okey, Ustazah nak tunjukkan ya, contoh latihan yang boleh anak-anak buat dan contoh latihan yang boleh rakan-rakan guru beri pada anak-anak murid. Okey, ini contoh ya. Contoh ini borang ni boleh buat sendiri. Okey. Okey, kalau tak ada macam ni boleh je terus tulis dalam buku. Pastikan bergaris ya. Okey, dalam ni contoh lembaran ni Ustazah buat kotak. Okey, Ustazah buat kotak tapi tak ada garis. Dan Ustazah siap-siap buat garisan putus-putus ni. Okey, contoh kita nak buat. Okey, ni latihan padanan huruf ya. Contoh dia, okey, tadi huruf A, padanan huruf A, huruf jawi dia apa? Huruf alif. Okey, ni contoh ya. Okey, B, padanan huruf alif, huruf B, huruf ba. Okey. Kemudian huruf C, padanan huruf dia apa? Huruf ca. Okey. D, tadi ada berapa D? D padanan huruf dia ada dua kan? Yang pertama huruf dal. Okey, kemudian huruf dot. Okey, seterusnya huruf I. I tadi ada tiga kan? Huruf alif, huruf ya, alif, ya. Okey, ni contoh. Contoh latihan yang boleh anak-anak buat. Okey, boleh habiskan sampai ni. Sebelum kita buat latihan ni, anak-anak kena hafal dulu padanan huruf jawi dia. Okey, hafalkan dulu. Bila dah mahir, dah hafal, buat latihan ni. Kalau tak pun, okey, sebelum anak-anak hafal, okey, buat dulu padanan huruf jawi ni, salin daripada yang Ustazah bagi tadi tu, salin kat sini dalam ikut kedudukan dia yang betul. Okey, contoh macam ni yang Ustazah dah siapkan ni contoh macam ni yang Ustazah dah siapkan. Ni. Okey, tulis, salin sambil sebut, mesti sebut, hafal. Okey, bila dah hafal, dah ingat, okey, buat latihan macam ni. Tanpa kita tengok yang jawapan yang sebenar tadi. Okey, ni boleh habiskan sampai habis. Huruf fa. Okey, huruf G, huruf ga. Okey, H, huruf H, ta marbutah dengan huruf H. Okey, boleh habiskan sampai akhir. Okey, ini satu contoh latihan, satu bentuk. Okey, ada lagi bentuk yang kedua. Ni contoh bentuk yang kedua boleh buat macam ni. Padanan huruf. Contohnya, okey, Ustazah tulis kat sini huruf A. Rumi dia yang kat bawah. Kemudian huruf A, padanan huruf jawi dia apa? Huruf alif. Huruf B, padanan huruf B dia huruf apa? Ba. Ni dalam bentuk tunggal satu-satu. Kemudian huruf C, padanan huruf dia huruf apa? Ca. Okey. Kemudian huruf I. I, kalau nak buat satu kotak ni satu pun boleh. Kita ambil huruf alif. Alif, kalau I tu duduk di awal suku kata. Okey. Kemudian huruf I lagi. Kalau huruf I tu duduk huruf yang kedua. Huruf ya. Okey. Kemudian huruf I lagi. Kalau dia adalah I tailing. Duduk di awal suku kata. Alif, ya. Okey. Kemudian huruf F. Huruf F. Huruf F, G. Huruf G. Kat sini dia lebih. Satu-satu kan. Lepas tu huruf H. Huruf H. H yang pertama untuk kata Melayu huruf H. Nak buat H bulat macam ni boleh. Nak buat H macam ni pun boleh.
Okey, kemudian huruf H lagi, kalau dia kata Arab duduk di akhir. Gunakan huruf tamar butah. Ini contoh. Buat satu persatu, satu kotak satu kotak. Okey, dalam buku tulis kalau tak nak buat yang lembaran macam ni, boleh buat yang bentuk ni. Contoh dalam buku kamu. Okey, dalam buku tulis ni contoh dalam buku tulis nak buat padanan huruf. Okey, latihan dia. Contoh huruf A padankan kepada jawi dia huruf alif. Ni contoh. Okey, kemudian huruf B padanan huruf jawi dia huruf ba. Dia dah ada garis kan? Pastikan tulis betul. C huruf ja. Huruf D huruf dal dengan huruf dot. Ni contoh. Okey, ada 3 bentuk. Ni yang okey, yang pertama tadi saya bagi contoh yang ni. Okey, dalam bentuk kotak macam ni. Yang kedua seperti ni, buat kotak satu persatu. Dia boleh buat besar-besar. Buat besar-besar biar dia nampak. Okey, kalau tak nak buat macam ni, terus tulis dalam buku dalam bentuk macam ni pun boleh. Okey, ni bentuk-bentuk latihan. Okey, kemudian yang kedua padanan huruf daripada segi ejaan ataupun sebutan. Okey, ni Ustazah buat dalam bentuk form macam nilah, kotak. Okey, jadi kita padankan huruf A. Macam mana padanan huruf A? Padanan huruf A dari segi sebutan atau ejaan macam mana? Alif, hamzah di atas, ya. Kan? Ingat balik tadi, hafal kan? B, ba, ya, B. C, sin, ya, si. D, dal, ya. Ni contoh, ni bentuk dia. Okey, ni bentuk padanan huruf dari segi sebutan. Kalau anak-anak tak ada bentuk macam ni, tak nak buat macam ni, buat dalam bentuk dalam buku terus pun boleh. Contohnya kita buat huruf A. Okey, tulislah kat sini alif, hamzah, ya. Okey, B, ba, ya, B. Tu contoh. Okey, dalam bentuk yang terus dalam buku. Tak nak buat kotak-kotak ni. Okey, tak nak buat kotak pun tak apa. Terus tulis dalam buku tulis pun boleh. Okey, nak gunakan kotak yang ni pun boleh. Okey, nak guna kotak yang ni pun boleh. Contoh, Ustazah tak ada pula yang contoh yang ni. Okey, kalau nak guna kotak yang ni pun boleh. Contohnya huruf A kan? Huruf A, kita ejakanlah. Okey, kita eja alif, hamzah, atas alif, ya. Okey, A, tulis kat sini. Ni Ustazah bagi contoh kat sebelah ni ya. Alif, hamzah dekat atas, ya. Ni dari segi sebutan. Buat satu kotak. Dalam bentuk kotak ni pun boleh. Gunakan kotak yang macam ni pun boleh. Jadi ada 3 keadaan. Okey, dalam bentuk yang macam ni. Yang pertama. Yang kedua terus tulis dalam buku pun boleh. Yang ketiga gunakan form yang seperti yang padanan huruf yang tadi pun boleh. Okey, ini maksud dia. Okey, kemudian Ustazah nak tunjuk cara anak-anak nak tulis yang sambung dengan tidak boleh bersambung tu. Okey, yang sambung dengan tidak boleh sambung. Okey, contoh. Okey, contoh kita nak eja perkataan buku. Okey, buku. Okey, ejaan perkataan buku. Okey, buku. Okey, Ustazah suka guna pen berwarna bagi nampak. Okey, buku. Padanan huruf B. Ada berapa suku kata kat sini? Ada 2. Bu dengan ku. Saya tak cerita lagi tentang suku kata kan? Okey, Ustazah cerita sikit-sikit lah. Sebab lepas ni kita akan masuk tajuk suku kata. Buku ada 2 suku kata. Bu dengan ku. Potong suku kata dia. Okey. Kemudian bila dah potong, dah pecah, letakkan. B ni huruf konsonan ke vokal? Huruf konsonan. K. U ni huruf konsonan ke vokal? Huruf vokal. V. Ni K. Ni V. Okey. Kena letak. Okey, kemudian kita padankan huruf dia. Okey, huruf B, padanan huruf jawi dia huruf apa? Kita buat macam ni. B, padanan huruf jawi dia apa tadi? B,
ba. Buat tunggal dulu. Okey. Kita buat tunggal dulu. Kemudian U. Okey. U ni dia duduk dekat huruf yang kedua. Huruf yang kedua jadi padanan huruf jawi dia adalah huruf waw. Okey. Kemudian K ni dia jadi huruf yang pertama suku kata yang kedua. Jadi dia huruf yang pertama suku kata yang kedua. Jadi K tu padanan huruf jawi dia apa? Huruf kaf. Sebab apa kaf? Sebab dia duduk huruf yang pertama suku kata yang kedua. Okey, kemudian huruf U duduk di akhir. Yang U ni, U duduk di akhir. Jadi kita padankan kepada huruf jawi dia adalah huruf waw. Okey, dah kita dah padan. Kita nak sambungkan ataupun boleh sambung atau tidak. Letakkan simbol tambah ataupun tolak. Kalau boleh sambung, simbol tambah. Kalau tak boleh sambung, simbol tolak. Okey, ba dengan waw boleh sambung tak? Ba ni huruf kelompok A, dia boleh sambung selepasnya. Okey, sebelum dan selepas. Waw ni kelompok B, dia tidak boleh bersambung selepasnya, tapi dia boleh bersambung sebelumnya dengan huruf kelompok A. Jadi ba dengan waw boleh sambung? Boleh. Letakkan simbol tambah. Waw dengan kaf boleh sambung tak? Waw dengan kaf tidak boleh. Sebab waw dia huruf kelompok B, kaf ni huruf kelompok A. Waw ni kelompok B, dia tidak boleh bersambung dengan selepasnya. Maknanya jadinya dia tidak boleh bersambung. Tolak. Kaf dengan waw boleh sambung? Boleh. Sebab dia ni kelompok A. Waw ni kelompok B. Dia boleh waw ni dia boleh sambung kalau dia huruf kelompok A tu duduk sebelum dia. Jadi letakkan simbol tambah. Dah ada simbol dia kan? Okey, kemudian kita cantumkan. Ingat balik wajah huruf. Ba kalau di huruf awal dia nak bersambung dengan huruf selepasnya. Jadi kita buang yang sebahagian tu kita buang. Okey. Jadi ba kita sambungkan kepada huruf waw. Waw ni dia bersambung jadi huruf yang akhir. Jadi dia seperti tunggal. Okey. Kaf dia jadi huruf yang pertama kan, bersambung dengan waw. Bila kaf huruf yang pertama, macam mana wajah dia? Dia ambil penuh, kemudian kita sambungkan dengan huruf waw. Tu wajah huruf dia. Okey, jadi inilah perkataan dia, buku. Macam tu cara kita nak jawikan, nak sambungkan huruf. Ingat balik dia punya wajah. Okey, mula kita padankan kepada huruf jawi. Bila kita dah padan, kita tengok sama ada huruf tu boleh bersambung ataupun tidak. Okey, kalau tak boleh sambung, tanda tolak. Kalau boleh sambung, tanda tambah. Okey, bila kita dah tahu dia boleh sambung atau tidak sambung, kita cantumkan. Ingat balik wajah huruf dia. Kalau ba tu duduk kat mana kedudukan dia, macam mana keadaan dia. Kalau duduk awal ke, tengah ke, akhir ke ataupun tunggal, ingat wajah huruf dia. Kita buat. Okey, jadi kat sini inilah wajah huruf dia. Kita sambungkan perkataan buku. Inilah jawapan dia. Okey, faham? Okey, itu sahaja. Okey, Ustazah rasa itu sahaja untuk tajuk huruf. Okey, Ustazah ulang semula ya. Okey, padanan huruf jawi. Okey, huruf rumi kepada huruf jawi, ini adalah padanan dia. Okey, kena ingat, kena hafal. Kemudian yang kedua, padanan huruf jawi. Okey, huruf rumi kepada huruf jawi dari segi sebutan ataupun ejaan. Ini kita akan gunakan ni untuk perkataan akronim. Okey. Kemudian ini wajah huruf. Kena ingat wajah huruf ni. Macam mana keadaan dia bila dia tunggal, bila dia di awal, bila dia di tengah dan di akhir. Ini keadaan wajah dia. Okey, kena hafal ni, kena ingat. Okey, seterusnya kelompok huruf. Kelompok huruf kita ada 4. Kelompok yang pertama, kelompok A yang boleh sambung sebelum dan selepas. Ini adalah huruf dia. Ingat, hafal. Kemudian yang kedua, kelompok B tidak boleh sambung selepasnya. Dia tak boleh sambung. Ini huruf-huruf dia, alif, waw, va, dal, zal, ra, zai. Ini hurufnya. Dia tak boleh sambung selepasnya. Tapi dia boleh sambung sebelum dia. Dengan huruf kelompok A. Okey, dia boleh sambung dengan sebelum dia. Kemudian kelompok C yang tidak boleh bersambung sebelum dan selepas. Yang ini kita panggil huruf yang sombong. Iaitu huruf hamzah. Kemudian kelompok yang akhir, kelompok D, huruf penghujung. Dia duduk di akhir, hujung.
ta marbutah dan huruf ya ataupun alif maksurah. Okey, simbol tanda atau tanda. Kalau dia boleh bersambung, kita letakkan simbol tambah. Kalau tidak boleh bersambung, letakkan simbol tolak. Faham? Okey, Ustazah rasa itu sahaja untuk tajuk padanan huruf dan wajah huruf. Okey, kita dah selesai dah untuk tajuk huruf daripada video yang pertama, kedua dan ketiga berkaitan dengan huruf. Okey, huruf dia ada huruf vokal, huruf konsonan, huruf jawi tunggal, huruf hijaiyah, kena ingat semua terbalik. Okey, huruf digraf, kemudian huruf yang boleh bersambung dengan huruf tidak boleh bersambung. Dan hari ini kita tengok padanan huruf rumi kepada huruf jawi. Anak-anak kena ingat, kena hafal dan buat latihan. Okey, Ustazah dah tunjuk tadi kan contoh latihan yang boleh anak-anak buat di rumah, walaupun tak ada bahan yang seperti Ustazah, tapi anak-anak boleh buat juga. Okey, Ustazah harap rajin-rajin buat ulang kaji, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga kebersihan, jaga keselamatan. Okey, semoga kita semua dilindungi oleh Allah daripada sebarang malapetaka, musibah dan penyakit yang buruk. Okey, jumpa lagi di video akan datang. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi.